السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال الله يا عيسى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى. Ayat ini ayat tasliyah. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mengambil kamu. Mengambil kamu adalah bahasa majazi kepada mati. Lughawinya di segi bahasa hanya sekadar mutawaffika, aku mengambil kamu sepenuh-penuhnya, yakni mengambil Nabi di segi jasad dan ruh. Wa rafi'uka, dan aku akan mengangkat kamu sekarang ini. Jadi wa rafi'uka dengan mana sekarang ini aku akan mengangkat kamu, jasad beserta ruh, ilayya, kepadaku. Jadi dalam mutawaffika dia ada dua makna sekaligus. Sesungguhnya aku akan mengambil kamu, jasad dan ruh, dengan makna mematikan kamu pada suatu hari kelak apabila tiba tempohnya. Dan sekarang ini aku ambil kamu, yakni dengan makna angkat kamu kepadaku dengan jasad dan ruh. Jadi sekarang ini aku akan mengambilkan kamu beserta jasad dan ruh kamu dan mengangkat kamu kepadaku. Jadi dua. Oleh kerana mutawaffi makna majazi kepada mati, makna hakiki kepada makna ambil. Jadi diterjemah kedua-dua. Sesungguhnya aku akan mengambilkan kamu, jasad dan ruh, dengan mematikan kamu pada suatu hari kelak apabila tempoh tiba. Dan sesungguhnya aku akan mengambil kamu, jasad dan ruh, sekarang ini. Filhal makna sekarang ini. Wa rafi'uka, dan aku akan angkat kamu kepadaku. Mana sekali dengan roh dan jasad naik kepadaku. Apa makna tasliyah? Maknanya Nabi Isa tidak dibunuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada banyak riwayat hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam
yang didapati dalam bentuk hampir mutawatir, ataupun sebagian ulama hadis kata mutawatir, yakni Nabi Isa suatu hari akhir zaman dia akan turun kembali. Angkat pada masa ni akan turun kembali dan hidup semasa akhir zaman dalam satu tempoh, dan akhirnya dia akan mati untuk selama-lama. Jadi diguna lafaz mutawaffika tidak memberi makna hakiki mati, dan tidak juga memberi makna mengambil dengan sempurna tidak mati. Bahkan dua dalam satu. Bahasa kiasan ini diguna pakai dua dalam satu. Mana mengambilnya sekarang ini dengan cara mengangkatnya ke langit. Itu makna hakiki dia. Makna majazi dia mematikan. Makna kiasan hanya mematikan. Maknanya kalau kita kata kepada orang wafat tu makna bahasa kiasan bagi mati. Dia telah diambil. Jasadnya, darahnya diambil oleh Allah Ta'ala. Lalu kita terjemah dia sebagai orang yang telah mati. Sebab dalam Al-Quran, rata-rata dalam Al-Quran diguna pakai beberapa lafaz untuk mati. Ada diguna lafaz halak. Halaka ni binasa. Tapi diguna untuk makna mati. Mata mati pun diguna makna mati dalam Al-Quran. Dan juga ini kalimah mutawaffika. Bahasa kiasan kepada mati, mati juga diguna pakai. Jadi sesungguhnya aku akan mematikan kamu suatu hari kelak apabila sampai ajal. Dan aku sesungguhnya akan mengambil kamu sepenuh-penuhnya, jasad beserta roh. Wa rafi'uka, dan sekarang ini aku angkat kamu kepadaku. Jadi tafsiran seperti ini dibuat mengikut bukti-bukti daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Nabi kita dia tidak Nabi Isa AS dia tidak mati lagi, bahkan dia diangkat untuk satu tempoh dan akan turun suatu hari kelak pada akhir zaman, dan pada akhir nanti dia juga akan mati. Jadi ikuran kerana hadis-hadis yang sahih daripada baginda, maka mutawaffika kita akan terjemah dua. Satu makna majazi dia, angkat dia ke langit dengan cara ambil roh dan jasad naik ke langit. Satu lagi mutawaffika dengan makna majazi, mematikan dia, tapi tidak masa tu, pada akhir zaman. Ada satu ulama dalam mentafsirkan makna mutawaffika, dia kata mutawaffika juga makna kepada tidur. Dalam Al-Quran makna tidur, iaitu mengambil sebahagian nyawa dengan tidak mengambil semuanya, lalu jadilah orang itu tidur. Seperti mana kita telah baca sebelum ni dalam surah Zumar. Jadi tiga, mutawaffika dengan mana mengambil dan keadaan tidur. Sebahagian ulama berkata ambil makna tidur pun dipakai juga di sini, iaitu Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit hal keadaan dia tidak sedar, dia tidur. Hal keadaan dia tidak sedar, dia tidur, diangkat ke langit. Ini pun diterjemah ataupun dihuraikan oleh sebahagian daripada kalangan ulama tafsir. Walau macam mana pun, inilah dua keadaan yang ada dalam lafaz, iaitu lafaz mutawaffika diguna dalam bahasa hakiki dia, ambil, dan diguna juga dalam bahasa majazi dia, bahasa kiasan dia, mana mati. Wa mutahhiruka, dan Allah Ta'ala kata aku akan menyucikan kamu daripada tohmahan minalladzina kafaru, daripada golongan kafir Yahudi. Kafir Yahudi telah menuduh Nabi Isa anak zina dan sebagainya. Jadi Allah kata wa mutahhiruka, aku akan sucikan kamu dengan buktinya, minalladzina kafaru, daripada golongan kafir Yahudi yang menuduh kamu. Dan waja'ilul ladzina tabauka, dan Allah Ta'ala akan menjadikan orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu. Yang mengikuti Nabi juga dua golongan. Satunya yang mengikuti Nabi Isa masa hayat Nabi Isa, yakni pada masa Nabi Isa masih berada di dunia. Dan apabila dia angkat ke langit, kemudian dia turun balik,
akan menjadi pengikut Nabi Isa juga daripada kalangan umat Islam akhir zaman. Jadi dua. Seperti mana tadi pun dua, ni pun dua. Allah Ta'ala akan jadikan orang-orang yang mengikuti kamu pada zaman kamu, masa sebelum diangkat ke langit, dan orang mengikuti kamu setelah kamu turun semula ke bumi, iaitu pada masa zaman akhir, yang mana Nasara telah masuk Islam. Gabungan di antara Islam asal dengan Nasara Islam, ikut Nabi Isa juga, berpandukan dengan kitab wahyu Al-Quran. Jadi waja'ilul ladzina tabauka, Allah Ta'ala akan jadikan orang-orang yang mengikuti kamu pada zaman kamu berada di dunia dulu dan setelah kamu turun semula ke dunia, fauqal ladzina kafaru, mengatasi golongan-golongan yang ingkar, ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Inilah tasliyah, maknanya tasliyah kepada Nabi Isa. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian kepada akulah kembalian kamu. Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, maka aku akan menghukum atau membuat keputusan secara amali di kalangan kamu yang berselisih dulu semasa dunia. Fima kuntum fihi takhtalifun, tentang perkara yang kamu berselisih padanya dulu semasa di dunia. Cuma hukum di akhirat adalah hukum sama ada ke syurga atau ke neraka. Macam mana hukum itu? Ayat seterusnya, ayat 56. Fa ammal ladzina kafaru, maka ada pun orang-orang yang ingkar, fa u'adzibuhum 'adzaban syadida, maka aku azabkan mereka itu azab yang sangat berat. Di dunia wal akhirati, di dunia ini dan di akhirat nanti. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada lagi bagi mereka itu golongan yang boleh membantu dan menolong. Inilah keputusan Allah Ta'ala untuk satu kumpulan yang berselisih. Untuk satu kumpulan lagi, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang yang betul-betul beriman atas akidah tauhid dan dapat melakukan amal soleh yang banyak, fa yuwaffihi ujurahum, Allah Ta'ala akan sempurnakan balasan-balasan pahala kepada mereka. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak suka kepada golongan yang zalim. Kepada golongan zalim. Beberapa ayat yang dibaca tadi adalah perkara yang tidak diketahui secara umumnya oleh masyarakat Arab. Sebab ia merupakan pemberitahuan tentang perkara yang gaib. Nabi Isa akan diangkat, zaman Nabi Isa macam mana. Itu semua adalah berita-berita yang tidak diketahui daripada cara biasa. Lebih-lebih lagi pada kalangan masyarakat Arab yang mana Nabi pada masa itu dipilih menjadi Nabi untuk mereka. Jadi segala apa yang dibaca oleh Nabi ini bermakna ia adalah wahyu. Zalika, ya demikian, natluhu alaika, yang kami membacakannya kepada kamu ya Muhammad, minal ayat, daripada berbagai-bagai ayat, wa dzikril hakim, dan peringatan yang betul-betul ada dalamnya hikmah. Peringatan yang betul-betul ada dalamnya tersiratnya hikmah yang memberi pengajaran bagi orang dengar. Adapun perkara yang aneh yang berlaku tentang Nabi Isa dilahirkan oleh ibu tanpa bapa, dikurang kerana keanehan itu, luar biasanya itu, ramai orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ataupun yang mendakwa pengikut Nabi Isa berlaku kekeliruan pada mereka hingga mereka memuja Nabi Isa, mendewa-dewakan Nabi Isa sampai tahap ilah, sampai tahap ketuhanan. Allah menjawab, kejadian aneh yang berlaku tentang kelahiran Nabi Isa, dia tidaklah perkara baru daripada kudrat Allah Ta'ala. Inna mathala Isa inda Allah, sesungguhnya bandingan Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala kama mathali Adam, sama seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turabin, Allah Ta'ala telah menciptakan Adam asalnya daripada tanah. Body dia ataupun lembaga jasad dia itu daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun, kemudian Allah Ta'ala titahkan, jadilah olehmu hidup. Fayakun, lalu hiduplah dia. Ada jasad dan roh. Dulu pun begitu. Jadi Nabi Isa juga Allah cipta dengan
kun fayakun. Dengan kalimahnya. Jadilah Nabi Isa, maka dia jadi Nabi Isa. Cuma dia ada ibu. Nabi Adam, ibu pun tidak ada. Bapa pun tidak ada. Mana jika keanehan kejadian Adam kamu boleh terima dan kamu tidak puja Adam sebagai ilah, maka kenapa pula kamu puja Nabi Isa? Kejadian Nabi Adam lebih menakjubkan. Dan semua ini nak membuktikan bahawasanya Allah berkuasa. Allah boleh buat apa saja. Sebab dia tu Allah. Al-haqqu min rabbik. Kisah kejadian yang luar biasa ini memang sabit daripada Tuhan kamu. Ia adalah ciptaan Allah. Dengan cara itu, maka fala takum minal mumtarin, maka kamu janganlah jadi daripada golongan yang meragui. Janganlah kamu jadi daripada golongan yang meragui, yang ini membahayakan kamu. Sebab dalil ada, bukti jelas, apa perlu ragu? Ragu adalah satu makna bagi tidak ada dalil. Katalah, ini siang atau malam. Jadi kalau gelap, baru ada keraguan. Kalau matahari di atas kepala, apa perlu ragu? Redup ataupun gelap. Jadi manusia boleh meragui kerana tidak ada alamat siang hari. Tapi apabila matahari dia ada tegak di atas kepala dia, apa perlu diragui? Jadi pada takum minal mumtari, maka janganlah pula kamu termasuk daripada golongan yang meragui, kerana bukti ada dan jelas. Kalaulah bukti-bukti ada seperti ini pun mereka membantah, ada satu lagi cara. Allah kata ada satu lagi cara. Faman hajjaka, maka siapa yang masih membantah kamu fihi tentang Nabi Isa, masih duk kata dia ilah, kerana kejadian yang luar biasa. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah sampai kepada kamu ilmu qat'i. Dia adalah makhluk. Dia sama seperti Adam, dia juga makhluk. Dia tidak ilah. Jadi sampai kepada kamu ilmu, ada lagi orang bantah. Maka kata putus pada kali ini ialah faqul, katalah kepada dia, ta'ala, kamu semua marilah. Nad'u, kita sama-sama panggil. Abna'ana, kami panggil anak-anak kami. Wa abna'akum, kamu panggil anak-anak kamu. Wa nisa'ana, kami panggil isteri-isteri kami. Wa nisa'akum, kamu panggil isteri kamu. Wa anfusana, kamu sendiri pun hadir. Kami sendiri pun hadir. Wa anfusakum, kamu sendiri pun hadir. Mari berhimpun semua. Sama-sama duduk. Summa nabtahil. Kemudian kita minta laknat. Nabtahil ini minta semua-semua laknat. Fa naj'al la'natullahi 'alal kafirin, yakni caranya naj'al la'natullah. Kita jadikan daripada permohonan kita laknat Allah kepada golongan yang bohong di antara dua. Kami kata Nabi Isa adalah makhluk. Allah ciptakannya. Sama seperti mana Allah ciptakan Adam. Dia tidak ilah. Kamu kata dia ilah. Mari kita berdoa laknat. Mana-mana orang bohong ni Allah hancurkan dia serta-merta. Jadi kekerasan, kedegilan ya Nasara Najran, apabila sampai tahap ayat ni, dia lari. Dia lari. Apabila sampai tahap mubahalah, dia lari. Cuma ulama berpendapat mubahalah hanya berlaku kepada kufur dan iman. Syirik dan iman. Tidak ada mubahalah di antara ahli hak yang berbeza cara-cara beribadat, cara-cara nak melakukan taat, yang memang ada pun perselisihan perkara ini di kalangan mereka. Mubahalah untuk bukan perkara itu, mubahalah untuk perkara akidah. Sebab sebahagian Nasara mengatakan Nabi Isa itu ilah dengan pahaman-pahaman karut dia. Kita umat Islam berpahaman Nabi Isa adalah Nabi yang mulia daripada Nabi yang 5 ulul azmi, yang kejadiannya memang luar biasa. Ibunya adalah wali Allah, Maryam. Dan kejadian ibunya diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Dia tidak ilah. Kedua-dua tidak ilah. Jadi apabila bertemu, masih berdegil setelah diberitahu dalil dan hujah, maka sama-sama doa laknat. Allah Ta'ala timpakan laknat kepada golongan yang bohong. Jadi akhir ceritanya, rupa Nasara ni apabila sampai tahap ni, dia lari balik. Maka zahirlah kemelang dia, zahirlah
penipuan dia. In hadza lahuwal qasasul haq. Sesungguhnya ini semua adalah kisah-kisah yang benar. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah lagi kecuali Allah sahaja. Jadi kesimpulannya, wahai Nasara, tidak ada lagi ilah illallah, melainkan Allah juga. Wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang merupakan ilahul haq itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang boleh menghukum bila-bila apabila dia nak hukum. Jika tidak ada lagi hukuman berlaku, itu ada dasar Allah maha bijaksana. Masih lagi memberi manusia kepada mereka peluang. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Maka sekiranya mereka masih berpaling, tidak mengapa, sesungguhnya Allah maha mengetahui pada akan golongan yang membuat kerosakan. Membuat kerosakan kerana hidup menyalahi syariat. Kerana hidup dia menyalahi syariat. Menyalahi syariat dalam wahyu maknanya rosak. Kemudian seruan terakhir, qul katalah kepada mereka, ajaklah kali terakhir, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab semua, ta'alau ila kalimah, ayuh datanglah kamu semua kepada satu kalimah, sawa'in yang sama diterima kami dan kamu. Datanglah kamu semua kepada satu kalimah yang boleh menyatukan, yang sama di antara kami dengan kamu. Kita sebenarnya tidak ada perbezaan. Apa dia? Tauhid. Tauhid tidak berbeza. Kalaulah seandainya kamu pengikut Injil, Injil mengajar tauhid. Kalau seandainya kamu pengikut Taurat, Taurat mengajar tauhid. Jadi tiga-tiga kitab ini yang mana pengikutnya hingga hari ini masih ada, satu kalimah saja di segi akidah tauhid. Mana kita boleh satukan mereka atas akidah tauhid. Kemudian barulah ajak mereka kepada kerasulan Nabi akhir zaman, yang mana terima dua tu masuk Islam, barulah mengucap kalimah syahadah. Sebab akhirat semua dah percaya. Banyak atau sedikit bukti tetap ada dalam kitab mana sekalipun. Cuma dalam Al-Quran bukti akhirat begitu banyak, berkali-kali diulangi oleh Allah Ta'ala. Jadi ajak kepada tauhid terlebih dahulu, kemudian barulah ajak kepada kerasulan Nabi akhir zaman. Manakala akhirat, penjelasan-penjelasan daripada kitab Allah yang terakhir Al-Quran begitu banyak berbanding dengan kitab-kitab dahulu. Jadi kalimah untuk mereka ini adalah seruan kepada kalimah yang sama di segi akidah tauhid. Jadi ta'alau, marilah kepada satu kalimah yang sama diterima di antara kami dengan kamu. Yakni apa dia makna sama? Alla na'budu illallah, iaitu janganlah kita seru, kita puja, kita melakukan ibadat melainkan kepada Allah. Yakni wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak akan melakukan syirik pada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Jadi kita tak akan kongsikan apa-apa pun dengan Allah Ta'ala. Satu lagi, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba. Ini pun satu perkara. Dan jangan jadikan setengah kita akan setengah yang lain arbaban sebagai Tuhan. Rabb hanya Allah. Janganlah pula setengah kita menjadikan setengah yang lain sebagai arbaban, sebagai Rabb yang banyak. Sebagai Rabb yang banyak. Sedangkan Rabb hanya satu. Jadi Yahudi telah jadikan Uzair sebagai Rabb. Nasara telah jadikan Isa sebagai Rabb. Orang Mekah menjadikan malaikat sebagai Rabb. Dalam tafsir Jamal, dia ada bagi satu riwayat, dia katakan yasjuduna lah, adalah Nasara sujud sebenarnya kepada ulama mereka. Sujud. Min dunillah, tidak Allah. Ini yang berlaku pada kalangan Nasara dan Yahudi. Fa in tawallaw, maka sekiranya mereka berpaling daripada tauhid, daripada jalali, faqulu, katalah kepada mereka, ishhadu, kamu semua bersaksilah, bi anna muslimun, kami semua sekali menyadari kepada Allah atas akidah tauhid. Bi anna muslimun, menyerah diri kepada Allah atas akidah tauhid. Kalau kamu berpaling, kami semua berserah diri kepada Allah
atas akidah tauhid. Dalam tafsir Jalalain, Muslimun dia terus terjemah kepada muwahhidun, bahawa kami semua mentauhidkan Allah. Kemudian didatangi dengan 5 bentuk tasjil atau bentuk ayat-ayat laporan Allah tentang kedegilan ahlu kitab, kedegilan orang beragama. 5 bentuk tasjil ataupun laporan-laporan tentang kedegilan orang yang beragama, terdiri pada ahlu kitab Yahudi dan seumpama itu juga Nasara. Cuma asal dalam ayat yang kita nak baca ni mengenai Yahudi. Setelah berlalu beberapa ayat sebelum ni mengenai Nasara, ayat yang kita nak baca lebih kurang 5 tajuk daripada ayat ini mengenai Yahudi. Pertama, ya ahlal kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahlu kitab Nasara ataupun ahlu kitab Yahudi, kenapa kamu berhujah tentang Nabi Ibrahim? Yakni mereka kata Nabi Ibrahim adalah orang kita. Siapa-siapa dalam agama disokong oleh Nabi Ibrahim, maka agama itu lebih betul. Nasara kata Ibrahim adalah orang dia, Yahudi kata Ibrahim adalah orang dia, menjadikan Nabi Ibrahim bukti kebenaran mereka. Jadi wahai ahlu kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim, kenapa kamu berhujah tentang Nabi Ibrahim? Sedangkan wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih, sedangkan tidak diturun pun kitab Taurat Yahudi, kitab Injil Nasara, kecuali selepas kematian Nabi Ibrahim begitu lama. Bila ada hubungan dia dengan kitab Taurat dan Injil? Afala ta'qilun, tidakkah kamu boleh memahami betapa silapnya, batalnya pandangan kamu? Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Kamu memang semuanya telah berhujah tentang perkara yang kamu ada ilmu tentangnya sesama kamu. Kamu memang selalu berhujah, telah berhujah tentang perkara yang kamu ada ilmu tentangnya. Di antaranya Yahudi berhujah dengan Taurat dia, Nasara berhujah dengan Injil dia. Tidak ada masalah. Falima, maka kenapa tuhajun, kamu akan berhujah? Jadi kamu telah berhujah dengan apa yang kamu ada tentangnya ilmu, sebab kitab masing-masing ada. Tapi falima, maka kenapa pula tuhajuna, kamu akan berhujah fima laisa lakum bihi ilmu, tentang perkara yang tidak ada padanya pada kamu ilmu. Jadi di sini nak beritahu, berhujah mesti dengan bukti. Tanpa bukti dia tidak dinamakan berhujah. Berkeras saja. Tidak dikatakan berhujah kerana tidak ada bukti. Dipanggil berkeras. Jadi kenapa kamu akan berhujah tentang perkara yang tidak ada bagi kamu tentangnya ilmu? Ada ilmu boleh berhujah, tidak ada ilmu dipanggil berkeras. Berkeras tidak ada maksud. Wallahu ya'lamu. Allah lah yang Maha mengetahui mazhab mana, fahaman mana, agama mana yang lebih betul. Wa antum la ta'lamun, kamu semua tidak tahu. Lebih-lebih lagi tajuk yang kamu nak berhujah ni tentang Nabi Ibrahim. Allah tahu Nabi Ibrahim ni menepati Nabi mana, Nabi Ibrahim menepati kitab mana. Dia lebih tahu, kamu tak tahu. Oleh kerana tak tahu, Allah Ta'ala beritahu, ma kana Ibrahimu Yahudiyah, Nabi Ibrahim dia tidak Yahudi. Jadi Yahudi keluar. Wala Nasraniyah, Nabi Ibrahim juga tidak Nasrani, tidak Nasara berkeluar. Tidak kedua-dua. Itu ilmu yang sebenar daripada Allah. Walakin akan tapi kana hanifan, dia adalah satu orang yang lurus akidah tauhidnya. Musliman muwahhidan, lurus dan musliman berserah diri atas akidah tauhid. Dalam Jalalain, musliman diterjemah sama, itu muwahhidan. Ibrahim adalah satu orang yang lurus dan juga betul akidahnya atas akidah tauhid. Bermakna Allah Ta'ala nak tegaskan kepada kita semua daripada wahyu ni, Yahudi dan Nasara dia tak sama dari segi akidah dengan Nabi Ibrahim. Tak sama dari segi akidah. Sebab tak sama dari segi cara, memang ada, tidak boleh dipersalahkan.
Nasara dengan Yahudi di segi cara memang ada persamaan, tidak sama tu ada. Semua daripada kitab Allah. Itu tak salah. Salahnya adalah tak sama di segi akidah. Jadi Ibrahim tidak seperti Yahudi, Ibrahim tidak seperti Nasara dari segi akidah. Yakni Ibrahim adalah hanifah muslimah. Dia adalah orang yang lurus dan mentauhidkan Allah. Oleh kerana hanif adalah kalimah yang digunakan oleh orang Mekah sebagai pahaman agama, dia pun kata kami hanif hunafa. Orang Mekah. Allah Ta'ala beritahu, wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah dia Ibrahim hanif yang syirik. Orang Mekah ni adalah merupakan golongan yang mendakwa hanif tapi syirik. Ibrahim ma kana minal musyrikin, tidaklah dia daripada golongan yang syirik. Jadi ternafi ketiga-tiga. Yahudi pun tidak, Nasara pun tidak, musyrikin Mekah pun tidak. Siapa yang paling dekat? Ini cara berhujah. Inna awlan nas, Allah kata sesungguhnya orang paling hampir dengan Ibrahim, lalladzina tabau, orang yang mengikuti Ibrahim zaman Nabi Ibrahim. Sebab dia hampir di segi jasad pun hampir dengan Nabi Ibrahim, akidah pun sama. Orang paling hampir, manusia paling hampir dengan Nabi Ibrahim adalah lalladzina tabau, orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim zaman Nabi Ibrahim. Akidah pun sama dengan Nabi Ibrahim, badan pun duduk sama dengan Nabi Ibrahim. Wa hadzal nabi, dan nabi ini nabi akhir zaman. Walladzina amanu, dan orang beriman, iaitu sahabat Nabi. Ini semua ni orang paling hampir dengan Nabi Ibrahim. Jadi apabila berhujah dengan sebut nama Nabi Ibrahim, akhir zaman lah, umat akhir zaman dan Nabi akhir zaman lah yang betul-betul hampir dan dekat. Kita punya guru Allamah Khalid Mahmud, dia pernah berdebat dengan golongan Yahudi Nasara satu masa dahulu di satu tempat di Amerika atas tajuk Nabi Ibrahim. Dia kata masing-masing mereka nak menjadi penutup dalam perdebatan. Masing-masing nak ambil sesi penutup dalam berdebat, dalam perhimpunan besar. Jadi nak ambil sesi penutup. Itu pun ada satu pertikaian. Jadi guru kita masa tu dia kata, kalau masing-masing kata dia lebih aula untuk menutup perbicaraan ni, maka takkan sesat. Kita tengok pada agama mana mari dulu, dia cakap dulu, baru betul. Yahudi mari dulu, dia cakap dulu. Kemudian Nasara, dia cakap. Kami orang akhir, kami cakap akhir. Lalu kata dia, selepas pada saya bercakap seperti itu, satu tepukan yang sangat besar daripada semua, sebab dihadiri oleh semua beragama, semua agama setuju dengan pandangan itu. Tapi dia kata dalam perdebatan itu, orang Nasara pernah cabar sebelum ni tentang Nabi Ibrahim. Dia beritahu ada sikit banyak ulasan. Jadi saya tak akan mencabar agama Nasrani, tapi nak jawab cabaran dia sahaja. Saya tak akan mencabar, sebab dalam ni sudah ada undang-undang ataupun peraturan tak boleh cabar-mencabar. Hanya masing-masing memberitahu hujah. Tapi oleh kerana saudara kita Nasrani, dia kata dia telah mencabar. Saya tak akan mencabar, tapi saya jawab apa yang dia cabar. Itulah dia satu ilham yang baik yang Allah bagi kepada dia dalam pertemuan tiga agama satu masa dahulu. Dia meninggal baru, beberapa bulan baru ni dia meninggal. Jadi inilah di antara ayat-ayat yang dikatakan hujah untuk berbincang mengenai agama daripada langit. Jadi Allah kata, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabau. Orang yang paling rapat dengan Nabi Ibrahim, orang mengikut Nabi Ibrahim zaman dia. Wa hadzal nabi, dan nabi ini iaitu nabi akhir zaman. Walladzina amanu, orang yang beriman bersama Nabi akhir zaman, yakni para sahabat, semua masuk. La antum, jalan lain kata tidak kamu, tidak Yahudi, tidak Nasara. Nabi akhir zaman dan umat Nabi akhir zaman paling rapat dengan Nabi Ibrahim. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah lah sebenarnya pelindung bagi para mukmin. Laporan kedua mengenai Yahudi.
Waddat ta'ifatu min ahli al-kitabi law yudillunakum. Law sini law masdari. Idlalakum. Berkeinginan sungguh satu puak daripada ahli kitab kesesatan kamu. Dia nak sungguh-sungguh kamu jadi sesat. Dia tak setuju sangat-sangat kamu betul berada di atas syariat. Oleh kerana itulah segala helah muslihat yang dibuat itu asal orang Islam sesat. Bermakna apabila orang Islam sesat, seperti mana doa mereka tak makbul, doa orang Islam pun tak makbul. Jadi berhantakan satu sama lain atas sama-sama tak makbul. Yang bahaya bagi mereka apabila doa orang Islam walaupun satu orang tapi makbul. Nahaslah mereka. Ini kurang kerana itu berkeinginan sungguh-sungguh satu puak daripada ahli kitab kesesatan kamu. Dia nak kamu sesat. Kurang kerana kesesatan doa tak makbul. Wa ma yudhilluna illa anfusahum. Sebenarnya mereka tidak menyesatkan sesiapa, melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun. Oleh kerana mereka ini Allah Ta'ala hilangkan kefahaman, mereka tak menyedari bahawasanya keinginan mereka itu makan diri. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatin. Wahai ahlul kitab, kamu ada kitab, kenapa kamu kufur akan ayat Allah yang merupakan isi kitab? Mana wahai orang yang ada kitab, kenapa kamu mengkufuri Allah, mengkufuri ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab? Wa antum tasyhadun, hal keadaan kamu bersaksi. Kamu bersaksi. Ayat-ayat yang ada dalam itu adalah benar daripada Allah. Tapi kamu ingkar. Kamu orang kitab. Ayat dalam itu kamu tahu benar. Kamu kufur. Kenapa? Ya ahlal kitab. Wahai ahlu kitab. Satunya kamu kufur satu perkara, kesalahan sendiri. Ini Allah nak beritahu kepada kita sebagai satu laporan. Dia menyesatkan orang lain. Dia adalah sesat. Dia menyesat orang lain dengan cara talbis. Ya ahlal kitab, wahai ahlu kitab. 5. Talbisunal haq. Kamu campur adukkan hak dan batil. Talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kamu campur adukkan hak dengan batil? Kemudian masuk mengajar, wa taktumunal haq. Kamu sembunyikan kebenaran. Yang hak tu kamu sembunyikan, yang batil yang kamu campur tu kamu jelaskan. Mula-mula campur adukkan hak dengan batil. Tapi masa mengajar, sembunyikan yang hak. Yang batil yang baru dia masukkan itu dia sebarkan. Jadi wa taktumunal haq. Hal kadang kamu menyembunyikan hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Campur aduk pun salah. Menyembunyikan hak dan menyebarkan batil itu salah. Kamu tahu. Jadi buat salah dalam tahu. Buat salah begitu teruk sebab dia buat salah dalam tahu. Dalam mahkamah kalaulah dia buat salah dengan keadaan sengaja dan tahu, mana hukuman berat akan berlaku. Laporan yang ketiga daripada Allah Ta'ala mengenai golongan ini, wa qala ta'ifatu min ahli kitab. Ini sandiwara agama. Orang ni sudah jadi golongan yang bersandiwara dengan agama, mempermain-mainkan agama. Dia beritahu kepada buah-buah dia, pagi-pagi ni berimanlah. Sampai pada hari kamu kufur, keluar Islam. Supaya pengikut-pengikut Muhammad terpengaruh dengan kamu, dia pun murtad. Dengan dalil, tengok orang mengaji kitab, apabila mengaji dengan Muhammad, tak sampai satu hari, mereka murtad. Boleh jadi Muhammad tak betul. Kerana dia sudah ada neraca dengan mereka, sudah ada kitab. Jadi sandiwara. Dan dia pesan siap-siap kepada orang dia, kamu sekali-kali jangan terima agama kecuali agama kita. Dia kata kepada orang dia ni, kamu sekali-kali jangan terima kecuali agama kita. Ini sandiwara daripada golongan ahli kitab, daripada golongan yang berilmu. Wa qalat ta'ifatun min ahli kitab. Berkata satu golongan daripada ahli kitab, ketua-ketua agamawan mereka, kepada siapa dia kata? Kepada orang bawahan mereka. Aminu, kamu semua pergilah beriman. Billadhi unzila ala alladhina amanu, kepada wahyu yang diturunkan kepada orang beriman pengikut Muhammad. Bila? Wajahan nahar, pagi-pagi hari. Tapi sampai petang hari, waqfuru akhirahu, kamu engkar,
kamu tolak akannya pada akhir petang hari. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan pengikut-pengikutnya yang lama itu pun juga akan murtad. Sandiwara mereka. Dan dia beritahu lagi kepada pengikut bawahan, wala tu'minu, kamu janganlah pula percaya, illa liman tabi'a dinakum, kecuali orang yang mengikut agama kamu sahaja. Orang tak ikut agama kamu, jangan duk percaya. Diajar oleh ketua mereka kepada pengikut mereka untuk pergi buat sandiwara kepada umat akhir zaman, iaitu nak ikut Nabi Muhammad SAW. Sebagai jawapan, qul, katalah kepada mereka, innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah Allah, bukan hidayah kamu. Bukan hidayah duduk dalam poket kamu. Hidayah adalah hidayah Allah. Sini ada jumlah muqaddarah. Dabbartum hada, kamu buat sandiwara ini. Sini muqaddar, dabbartum hada, kamu adakan sandiwara dan muslihat ini hanya semata-mata an yu'ta ahadun mithla ma utitum, diberi kepada seorang lain sama seperti pernah diberi kepada kamu. Itu saja sandiwara. Kamu melakukan sandiwara ini hanya kerana diberi kepada mereka, salah seorang daripada mereka, itu Nabi Muhammad, sama seperti mana wahyu yang diberi kepada kamu. Sama seperti mana wahyu yang diberi kepada kamu, kitab yang diberi kepada kamu. Atau kerana mereka akan menegakkan hujah. Mereka akan menegakkan hujah kepada kamu di sisi Tuhan kamu. Kerana mereka akan menegakkan hujah, maksudnya mereka daripada pihak benar di sisi Tuhan kamu nanti. Jadi kamu cuba usaha dengan sandiwara ni nak mematahkan hujah dengan cara memurtadkan mereka. Karena selama mana mereka berada di atas jalan yang benar, mereka akan berhujah dengan Allah Ta'ala, di depan Allah Ta'ala terhadap kamu. Qul, jawab pada mereka, Nabi adalah kurniaan, wahyu juga adalah kurniaan. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh manusia berdengki jika sekiranya Allah nak bagi kurniaan-kurniaan itu kepada siapa saja. Mana ilmu kurniaan Allah. Berdengki dengan kurniaan Allah Ta'ala, maka jadi qul, katalah kepada mereka, innal fadla biyadillah, sesungguhnya kurniaan yang hebat itu di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, dialah akan baginya kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki. Allahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala maha luas. Ini khazanahnya, alim, maha mengetahui siapa yang layak untuk diberi. Oleh kerana itulah, yakhtassu bi rahmatihi man yasha, dia mengkhususkan, dia memilih secara istimewa akan rahmatnya ini kepada siapa yang dia kehendaki. Dia pilih Muhammad untuk memberi Quran, merupakan rahmat istimewa, itu apa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah jua mempunyai kurniaan yang sangat besar. Tasjil yang keempat, urungan Allah Ta'ala ataupun laporan tentang teruknya orang beragama ni apabila disesat. Orang beragama bila disesat teruk sangat-sangat. Wa min ahli kitabi, ada di antara ahli kitab, man in ta'manhu bil qintar, orang yang jika kamu amanahkannya harta yang banyak, yu'addihi ilaik, dia amanah, dia serah balik kepada kamu. Ada orang amanah kepada kalangan mereka. Tapi wa minhum, dan ada juga di kalangan mereka ahli kitab juga, man, satu orang yang in ta'manhu bidinar, jika kamu amanahkannya untuk jaga 1 dinar pun, supaya dia jaga ataupun supaya dia simpan, la yu'addihi ilaik, dia takkan serah balik kepada kamu. Walaupun tak banyak, 1 dinar saja, dia takkan serah balik kepada kamu. Mana tidak ada amanahnya dia. Illa ma dunta alaihi qaima, kecuali lah kamu duduk berdiri depannya, tak tinggalkan dia. Serah duit 1 dinar dan jangan bagi ke lain. Cara tu saja. Berpaling saja daripada dia, dia tak akan bagi. Jadi sehinggalah yakni kamu akan dinafikan pemberian itu, melainkan jika kamu duduk berdiri depannya. Kamu tagih daripadanya berkali-kali untuk serah balik 1 dinar. Kenapa ada pahaman tu? Kenapa dia tak bagi walaupun 1 dinar?
Zalika fahman dia kurang kerana perbuatan sedemikian. Asalnya daripada fahaman, dia kata bi annahum qalu, dengan sebab fahaman mereka yang melakukan demikian, yang tidak sangat-sangat jujur, yang tidak ada sikit pun amanah, mereka berkata, mereka berkata di sini adalah fahaman salah. Qalu dengan makna i'taqadu, dengan sebab mereka mengatakan kurang kerana kefahaman mereka, laisa alaina fil ummiyina sabilu, tidak ada sedikit pun ke atas kami pada orang-orang buta huruf Arab ni jalan untuk dapat dosa. Tidak ada satu jalan pun yang kita akan dapat dosa apabila kita tak bagi balik amanah dia. Dia tak macam sama-sama kita. Dia jenis buta huruf. Buta huruf ni tipu apa pun tak apa, tidak ada sebarang dosa. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib. Mereka berkata atas nama Allah satu pembohongan. Itu cerita yang direkakan, fahaman yang diada-adakan. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu itu adalah cerita reka untuk mengambil harta orang, mengambil harta orang di kalangan pengikut Nabi buta huruf. Undang-undang Allah tidak begitu. Bala, bahkan man aufa bi ahdihi, siapa yang menyempurnakan janji, wattaqa, dan jaga sungguh-sungguh daripada mengkhianati, menyempurnakan janji dan jaga daripada mengkhianati, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sungguhnya Allah Ta'ala suka kepada hamba yang bertakwa. Ayat seterusnya sebagai takhfif ukhrawi. Jadi setelah 5 jenis golongan Yahudi yang dilaporkan oleh Allah Ta'ala daripada golongan yang beragama, dan apabila dia ada dalam Al-Quran, tentu sekali di luar sana adalah golongan seperti ini yang berpenyakit dengan penyakit yang sama, supaya kita dapat pastikan kita bukan daripadanya, supaya kita dapat pastikan kita ini bukan daripadanya. Kemudian Allah Ta'ala beritahu sebagai takhwif, innal ladhina ishtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, bahawa mereka yang sanggup tukar akidah dan iman. Bi ahdillah sini akidah, wa aymanihim yakni hubungan hamba dengan hamba. Mereka yang sanggup tukar perjanjian dengan Allah, iaitu akidah tauhid. Wa aymanihim, sumpahan-sumpahan di antara hamba dengan hamba, yang mereka bersumpah dalam apa-apa urusan. Lalu dia tipu untuk ambil apa? Thamanan qalila, untuk ambil bahagian dunia yang sedikit. Ulaika, orang bersifat seperti itu, dia sanggup tukar akidah, sanggup tukar sumpah-sumpahan dalam urusan duniawi. La khalaqa lahum fil akhirah, tidak ada bahagian baik sedikit pun di akhirat. Tidak ada bahagian baik sedikit pun, tidak ada. Wala yukallimuhumullah, Allah Ta'ala tidak akan bertitah kepada mereka dengan lembut. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak pandang mereka dengan rahmat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala tak akan sucikan dosa mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka itu azab yang pedih. Ada satu lagi laporan daripada golongan Yahudi, iaitu wa inna minhum, dan ada di antara ulama Yahudi, sini ulama, la fariqan, satu puak, yalwuna alsinatahum bil kitab, memutarbelik lidah mereka dalam menyampaikan ajaran kita. Memutarbelikkan lidah mereka dalam menyampaikan ajaran kita. Litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka, kamu pendengar menyangka dia juga daripada kitab, kerana kepandaian dia dalam memutarbelik. Kerana kitab ada di depan, isi ini pun dia daripada kitab, cuma diputarbelik. Matan tidak dia hurai, yang dihuraikan syarah yang dia buat sendiri. Jadi litahsabuhu minal kitab, supaya kamu menyangka apa yang dia sampaikan itu daripada kitab. Wa ma huwa minal kitab, dia bukan daripada kitab, tapi cara putarbelik dia. Allah kata dia bukan daripada kitab. Wa yaqulun, mereka sanggup berkata, tergamak berkata, huwa min indillah, ini juga daripada Allah, dia juga daripada Allah. Allah jawab, wa ma huwa min indillah, dan tidaklah dia di sisi Allah, tidaklah dia daripada sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib, mereka saja yang mengata-ngatakan terhadap Allah Ta'ala akan pembohongan itu. Wa hum ya'lamun, sedangkan hati dalam dia tahu segala tindak tanduk dia ini adalah salah. Jadi berbohong atas dasar sengaja.
Ayat sesungguhnya sebagai jawab syubhat. Satu kesamaran yang berlaku. Dia kata Nabi Isa telah arahkan dia sujud pada dia. Atau Nabi Isa telah ajar kepada mereka pengikut supaya buat begitu, buat begini. Jadi kami semua adalah pengikut tegar. Kami buat mengikut apa yang diarahkan oleh Nabi Isa. Bukan perkara lain. Ini kata-kata pengikut. Ini semua adalah ajaran Nabi Isa yang dia belajar daripada Nabi Isa, Al-Injil, kitab Injil. Oleh kerana dakwaan mereka, ajaran Nabi, seru Nabi itu ajaran Nabi, satu perkara yang boleh mengelirukan. Macam kita kata, dalam kitab Injil tak ada, tapi Nabi ajar begini. Macam kitab Quran tak ada, hadis ada begini. Adakah Quran dengan hadis bercanggah? Jadi mereka cuba nak laga-lagakan atas tajuk akidah. Quran kata kanan, hadis kata kiri. Kalau tengok pada Quran, memang nak pada kanan, tapi dah hadis kata kiri, kita ikut hadis. Seumpama itu. Jadi mereka telah membuat satu pencerahan dalam pahaman mereka. Dia kata, walaupun dalam kitab tidak ada, tapi Nabi ajar. Nabi huraikan isi kitab begitu. Sekiranya jenis-jenis begini ada dalam masyarakat, berhujah bahasanya Nabi ajar, Nabi suruh. Sebab apa? Kalau kita kata dalam Al-Quran, akidah syirik tidak diajar. Yang diberitahunya, syirik itu adalah kufur. Mana pula kata syirik itu betul? Jadi Quran tidak ada. Mungkin mereka akan guna hujah dalam hadis ada. Hadis kata boleh. Hadis kata boleh. Sedangkan tajuk akidah. Inilah jenis jawapan. Maka nali basyarin. Tidak patut bagi mana-mana manusia. An yu'tiyahu Allahul kitab wal hukma wal nubuwwah. Allah bagi kepadanya kitab wahyu Al-Quran, dalil naqli. Sini juga adalah di antara syahid, bukti bahasanya Nabi Isa, Allah bagi kepadanya mempahami Al-Quran. Dan juga Allah bagi kepadanya Al-Hikmah, makna hadis. Seperti mana suatu segolongan ulama tafsir berpendapat, oleh kerana kitab dan hikmah duduk bersama, bermakna kitab Al-Quran bukan menulis. Tiada pengertian lebih kepada makna menulis. Walaupun ada pandangan tabi'i. Ada pandangan tabi'i, Alkitab dengan makna menulis. Jadi di sini sebagai ta'id. Sebab perbicaraan kita mengenai Nabi dikatakan mengajar syirik. Nabi dikatakan mengajar syirik. Ini jawapan dia. Jadi Allah kata, maka nali basyarin, tidak patut bagi mana-mana manusia. Ya Allah bagi kepadanya kitab, lalu jadi Nabi. Kurang kerana Allah bagi kepadanya kitab, jadi Nabi. Wal hukma, Allah bagi kepadanya agama yang jelas. Kefahaman yang jelas. Wal nubuwwata, dan Allah lantik dia menjadi Nabi. Ada kitab, ada kefahaman, dan dia juga secara rasmi dia lantik menjadi Nabi. Summa yaqulu linnas, kemudian dia kata kepada orang awam pengikut dia, kunu ibadalli, kamu semua jadilah penyembahku. Min dunillah, tidak Allah. Mana ada begitu? Allah bagi kepadanya kitab, Allah baginya kefahaman, Allah pilih secara rasmi menjadi Nabi. Kemudian dia kata pada pengikut orang ramai ini, kunu, kamu semua jadilah penyembah-penyembahku, tidak Allah. Adakah begitu? Walakin akan tetapi, yaqul, dia akan kata begini, kunu rabbaniyin, kamu jadilah orang-orang Allah, orang-orang Rabb, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang menyempurnakan syariat Allah. Itulah arahan Nabi. Kalau sekiranya dia memang Nabi yang dilantik, yang ada padanya kitab. Jadi mereka, Nabi akan kata pada umat dia, kunu rabbaniyin, kamu jadilah golongan-golongan yang berilmu, yang mengikuti Rabb, yang mentaati syariatnya. Dengan sebab apa? Bima kuntum tu'allimun al-kitabah. Dengan sebab kamu selalu mengajar kitab itu. Sebab kamu selalu mengajar kitab Rabb. Wa bima kuntum tadrusun, dengan sebab kamu selalu belajar kitab Rabb. Jadi di sini ada dua.
Dengan sebab kamu selalu sentiasa mengajar kitab Arab dan kamu sentiasa belajar kitab Arab, maka kamu akan jadi hamba Arab. Itu dari segi logik pun begitu. Jadi apabila betul-betul mengaji kitab Arab, mengajar kitab Arab, jadilah kamu Rabbaniyun, orang yang mentauhidkan Rabb, orang yang mengikuti ajaran Rabb. Rabb maknanya Tuhan. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Tengok. Ilah-ilah di sini Allah jelaskan malaikat dan nabi. Ilah-ilah di sini Allah jelaskan malaikat dan nabi. Maknanya nabi sebagai ilah, malaikat sebagai ilah memang daripada wahyu. Dia tidak akan menyuruh kamu supaya kamu mengambil para malaikat. Sini mengambil sebagai angkat. Dia tidak menyuruh kamu mengambil para malaikat, mengambil nabi-nabi sebagai wakil Rabb. Arbaban mana Tuhan, mana wakil Tuhan. Sebab ambil daripada kalimah tattakhidu. Jadi mana pula nabi seperti itu menyuruh kamu mengambil para malaikat, mengambil para nabi sebagai arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai ilah-ilah. Adakah betul begitu? Ayat murukum bil kufri, oleh kerana mengambil malaikat dan mengambil nabi sebagai Rabb, ia adalah kufur. Jadi ayat murukum bil kufri, patutkah nabi menyuruh kamu melakukan kufur? Ba'da id antum muslimun, setelah kamu masuk Islam, setelah kamu masuk Islam bersyahadah, lalu diajar supaya kamu kufur dengan cara mengambil malaikat dan nabi-nabi sebagai Rabb. Tidak kena di segi akal dan tidak pun berlaku begitu. Secara umumnya penafian-penafian ini dituju kepada orang ada kitab, khasnya Nasara, dan juga dituju kepada orang Yahudi yang buat seperti ini kepada pengikut mereka. Kemudian untuk Nabi akhir zaman, kenapa kita kena ikut Nabi akhir zaman? Kami tak jadikan Nabi Isa sebagai Rabb, kami jadikan Nabi Isa sebagai Nabi. Orang Nasara kata. Orang Yahudi pun kata, kami tak jadikan Nabi Uzair sebagai Rabb, kami jadikan Uzair sebagai Nabi. Kami mentauhidkan Allah, kami terima Nabi Isa. Kami mentauhidkan Allah, kami terima Nabi Uzair, Nabi Musa. Di mana salahnya kami? Cuma kami tak ikut Nabi akhir zaman. Kami ada agama kami, kamu ada agama kamu. Ayat ini membatalkan makna memilih Nabi dia dan tidak menerima Nabi akhir zaman dikira betul. Menafikan betul itu. Dia tetap dikira kufur. Menerima kalimah syahadah sebelah tak jadi. Dia kena menerima kalimah kedua-dua belah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ayatnya. Ayat ni nak beritahu kepada semua orang ada kitab, tak terlepas dengan menerima Nabi akhir zaman. Kalau masih mentauhidkan Allah, menerima Nabi dia, tak menerima Nabi akhir zaman, tetap kufur. Dalilnya wa id akhadallah, ketika Allah mengambil mitsaqan nabiyyin, perjanjian semua nabi. Mitsaqan nabiyyin, perjanjian semua nabi. Lama ataitukum min kitabin, manakala aku bagi kepada kamu sebarang kitab, wa hikmatin, dan sebarang hikmah. Allah ambil perjanjian bagi semua nabi, manakala aku bagi kepada kamu sebarang kitab atau sebarang hikmah. Hikmah adalah pahaman tentang kitab. Summa ja'akum, kemudian datang kepada kamu wahai nabi, Rasul akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Rasul sini adalah Rasul akhir zaman, daripada tafsir Jalalain, huwa Muhammad. Nabi akhir zaman itu musaddiqul lima ma'akum, membenarkan kitab-kitab yang ada bersama kamu dari segi tauhid dan rukun imannya. Jadi Allah tanya, la tu'minun nabihi, kamu akan beriman kepadanya, kepada Nabi akhir zaman? Wala tansurunnahu, dan kamu akan bantu dan tolongnya kalau kamu berkesempatan pada Nabi dengan Nabi akhir zaman? Semua nabi-nabi ditanya begitu. Qala, Nabi jawab, Allah Ta'ala kata lagi, ulangi lagi, aqrartum, adakah kamu semua bersetuju? Wa akhadtum ala dhalikum isri, dan kamu menerima perjanjianku ini di atas cara yang demikian. Maknanya jika Nabi akhir zaman datang nanti, kamu beriman dan kamu kena bantu. Qalu, semua Nabi, jadi pada zaman masing-masing.
berkata, aqrarna, kami bersetuju. Kami akan terima. Dalam banyak-banyak Nabi Isa saja yang boleh membantu Nabi akhir zaman. Dia akan turun dan dia akan bantu. Dia beriman dengan Nabi Muhammad dan dia akan membantu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada semua ni Nabi Isa turun. Qala, Allah berfirman, fashhadu, kamu semua bersaksilah. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku bersama kamu daripada golongan bersaksi. Jadi apabila Nabi akan beriman, umat duduk di mana? Umat akan ikut Nabi. Kamu tak akan menyalahi Nabi kamu. Jadi kalau Nabi Isa satu hari dia akan beriman, kamu adalah umat, kamu juga kena beriman. Kamu juga akan beriman. Faman tawalla ba'da dhalik, maka siapa yang berpaling selepas pada yang demikian, faulaika humul fasiqun, maka mereka yang berpaling itu adalah daripada golongan betul-betul durhaka yang fasik. Ayat seterusnya sebagai zajrun, afa ghayra dinillahi yabghun, apakah selain daripada agama Allah yang mereka cari? Patutkah selain daripada agama Allah yang mereka cari? Sedangkan walahu, kepada Allah jua, aslama man fis samawati wal ard, menyerah diri makhluk di langit dan di bumi. Semua tau'an, sama ada sukarela, wa karah, sama ada cara terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, kepada Allah jualah mereka semua akan dikembalikan. Jadi oleh kerana semua ni milik Allah, agama Allah Ta'ala telah rasmikan sebagai agama, nak cari yang lain lagi. Jadi khalasah dan kesimpulan agama Allah itu ialah, qul, katalah, amanna billah, kami beriman dan percaya kepada Allah yang Maha Esa. Wa ma unzila alaina, dan kami juga percaya kepada wahyu yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail, dan apa saja wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa Ishaq wa Yaqub, dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Jadi Nabi Ibrahim anaknya yang pertama, Nabi Ismail anaknya yang kedua, Nabi Ishaq, dan cucunya Nabi Yaqub. Ini adalah teras. Wal asbati, dan juga pecahan-pecahan daripada keturunan mereka. Akhir sekali, wa ma utiya Musa, dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa. Jadi lengkaplah. Nabi-nabi ini adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim. Wan nabiyyu nabi rabbihim, dan diturunkan kepada segala nabi, walaupun namanya tidak disebut, min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Cara kami beriman iaitu la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan di segi kepercayaan mana-mana nabi di kalangan mereka itu. Tidak kata kami ambil nabi ni, kami tak ambil nabi itu. Tidak. La nufarriqu, kami tidak membeza-bezakan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah jualah kami akan mentauhidkannya, kami akan menyerah diri kepadanya. Jadi muslimun di sini mukhlisuna fil ibadah, daripada tafsir Jalalain, yakni beriman dengan Allah dan beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada semua nabi, kepadanya lah kami akan berserah diri, kami akan melakukan ibadat ikhlas dengan tidak campur adukkan, baik di segi khusyuk, baik di segi cara. Apabila kesimpulan agama yang ini memberitahu tentang tauhid, maka ayat ini ayat takhwif ukhrawi. Wa man yabtaghi, dan siapa masih lagi mencari ghairal islami dina, bukan Islam sebagai agama, pegangan dan cara hidup, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya. Dia menerima tapi dia tidak diterima. Orang tu yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, dia menerima agama tu, tapi la yuqbala, tidak akan diterima daripadanya agama. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat nanti minal khasirin, daripada golongan betul-betul rugi, sebab masa sudah habis. Kadang-kadang manusia dia ikut berhenti, tidak istiqamah. Jadi tidak istiqamah ni lambat laun dia akan kufur. Itu bahayanya dia. Tidak istiqamah dia menyebabkan kufur. Agama dia tidak boleh tidak istiqamah. Agama dia kena sentiasa lebih kuat. Hari demi hari dia makin kuat. Itu syarat agama. Dan itulah tuntunan agama.
Dia tak seperti benda lain. Makin belajar makin kuat, makin belajar makin kuat. Itu agama Islam. Itu rahsia dia. Kalaulah kuat tak kuat, kuat tak kuat, itu bukan ajaran agama Islam. Itu cara lain. Agama, dia tak seperti dengan apa yang berlaku pada perkara lain. Apabila kita belajar dia dan mengajar dia, makin lama makin kuat, makin teguh, makin faham, makin jelas, makin ikhlas, makin khusyuk. Itulah agama. Dia lebih sempurna daripada sebelum. Kalaulah goyang, itu bukan beragama. Ada perkara lain tak betul. Mana bukan agama, yang ini dunia. Kalau on off ataupun sekali buat sekali tabak, itu ada dikira diganggu oleh kehidupan duniawi. Jadi sini Allah beritahu, kaifa yahdillah, bagaimana Allah akan bagi hidayah secara berterusan. Qauman kafaru ba'da imanihim, satu kaum yang kafir selepas pada iman. Tak istiqamah. Wa syahidun, dan mereka bersaksi anna rasul haqqun, bahawa rasul itu adalah benar. Wa ja'ahumul bayyinat, dan datang kepada mereka segala dalil. Rasul benar, dalil pun semua cukup. Kufur lagi selepas pada iman. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah Taala tidak akan bagi hidayah kepada kaum yang sifatnya zalim. Ulaika jazaohum, orang-orang bersifat seperti itu, kufur selepas iman, jazaohum, balasan mereka, anna alaihim la'natullah, bahawa ke atas mereka akan ada laknat Allah. Wal malaikati wan nasi ajma'in, laknat para mereka dan laknat manusia semua sekali. Khalidina fiha, berkekalanlah mereka itu dalam laknat. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak akan diringankan menimpa mereka azab. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak diberi masa untuk ditangguhkan dan bagi peluang untuk mereka itu bertaubat. Kecuali sempat bertaubat, sempat beristiqamah. Setelah goyang, dia sempat beristiqamah. Illa alladhina tabu, kecuali mereka yang sempat bertaubat, kembali kepada Islam yang sebenar. Min ba'di dzalika, selepas pada ia demikian kufur. Bukan sekadar tu, dia perbaiki balik. Berbetulkan semua perkara yang silap. Wa aslahu, dan mereka memperbaikikan semula kesilapan-kesilapan dari segi nifaknya, dari segi cinta dunia dan pakatnya dan sebagainya, yang mengganggu dia sebelum ini, menyebabkan dia kufur. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengasihani. Tapi kalaulah masih lagi duduk goyang begitu, tidak istiqamah, ayat ni ayat takhwif duniawi. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim, sesungguhnya mereka yang ingkar, kembali kafir selepas beriman. Summa zdadu kufra, kemudian bertambah kufur lagi kerana menjauhi wahyu dan menjauhi ajaran agama. Lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima lagi taubat mereka. Biasanya bila sampai tahap 4, bila sampai tahap 4, tidak akan diterima lagi lah taubat mereka. Wa ulaika humud dhalun, dan mereka itulah, walaupun masih hidup di dunia, hidup dikira sebagai golongan yang sesat, yang tak boleh kembali kepada kebenaran. Tapi masih hidup. Ini dia panggil azab duniawi. Dia panggil azab tarik balik taufik. Allah bagi, dia buang. Allah tarik balik taufik, tapi hidup. Tak kena azab apa-apa. Tapi dikira dhalun, orang sentiasa sesat dan tak akan kembali kepada hidayah. Namanya takhwif duniawi. Mana orang ni adalah orang yang dihukum semasa duniawi, tak lagi diberi taufik untuk bertaubat. Ukhrawi pula, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir ingkar, wa matu, dan mati mereka itu, wa hum kuffar, hal keadaan mereka ingkar, fala yuqbala min ahadihim, maka tidak akan lagi diterima daripada mereka di akhirat nanti bayaran tebusan. Tak akan diterima mil'ul ardi zahaban, sepenuh bumi emas, kalaulah mereka nak guna untuk menebus diri. Walau iftada bihi, sekalipun mereka dapat menebusnya, dapat menggunanya duit sepenuh bumi itu emas, Allah tak akan terima. Ulaika lahum adzabun alim, mereka yang bersifat sedemikian, bagi mereka itu azab sangat memedihkan. Dan wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada lagi bagi mereka itu golongan yang boleh membantu dan menolong mereka. Allah Ta'ala lindungi kita semua daripada golongan ini.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين.